segmental apa barang yang awak nak kita semula. Alah, pasal kita semula. Saya tahu barang apa yang saya boleh dapat daripada awak. Okey, apa dia? Bekas perfume tu. Tahu tak tahu apa. Okey, kita bercakap tentang amalan kita semula ini memang tidak asing lagi lah. Semua orang dah didedahkan betapa pentingnya kita mempraktikkan amalan kita semula ini. Tetapi Betul. sejauh mana kita mempraktikkannya? Kalau kita lihat pengamalannya bukan sahaja kita mengumpulkan, tapi sekarang ini kita menggunakan semula barang itu dan juga dijadikan produk ataupun barang-barang baru. Itu yang baru kita tunjukkan tadi antara produk hasil akhir yang telah pun dihasilkan daripada produk kita semula. Baik, Zara, untuk cakap lebih lanjut berkaitan perkara itu, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Dr. Tan Ching Siong, Ketua Pegawai Eksekutif iCycle Malaysia Sdn Bhd. Selamat pagi, Dr. Dan di sebelah Dr. kita ada Cik Nur Idayu Cik Ani, Pengurus Pemasaran iCycle Malaysia Sdn Bhd. Okey. Apa bahan-bahan kita semula yang dipakai di badan anda? Tiada? Belum, kali ini tak ada. Kali ini memang itu bahan-bahan forever lah yang dipakai. Okey, mungkin dari awal ni Doktor kita nak ceritakan sedikit apakah konsep sebenarnya untuk reuse to marketplace ini yang diperkenalkan oleh iCycle? Ya, untuk iCycle sejak 5 tahun dulu kita start dari kerja community secara NGO. Kerana kampung saya memang kerajaan sudah buat satu kilang bakar sampah. Memang teruk lah pencemaran ini kan. So masa tu I start fikir kalau boleh kita patut kurangkan sampah sendiri. So I ada kerja-kerja kah community nak paksakan jiran saya buat pengasingan sisa-sisa kerja sendiri kan. Lepas tu pun kita pun fikir macam mana kita boleh buat kita semula lebih bermakna dan boleh buat secara tabiat. Bukan gotong royong satu kali saja. Kita nak buat macam tiap-tiap hari kan. So kita pun design satu sistem kerana I memang faculty member lah dari Multimedia University Cyberjaya Campus. So I pun tengok macam mana kita boleh membawa teknologi untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai setakat hari ini lebih kurang 2 tahun dulu kita commercialize sistem ini. Kerana engineering wise kita boleh pakai teknologi masa kini untuk menyelesaikan masa-masa macam sampah ya. So setakat ini sudah 2 tahun kita jalan, kita commercialize sistem ini. Kita ada 3 konsep dalam syarikat kita ni. Konsep yang pertama ialah recycle to resources. Kita semula untuk kekayaan atau untuk itu barang-barang yang kita boleh jual kan. Konsep kedua ialah reuse to marketplace. Theme hari inilah. So reuse to marketplace maksud tu ialah kita nak kutip barang-barang sisa pekerja tapi kebanyakan dia boleh dipakai lagi. Boleh dijadi produk lagi. So inilah hari ini kita yang buatlah. Tapi yang paling penting tu ialah reduce to zero waste. Ini paling penting. Setiap orang dalam hidup kehidupan kita sendiri patut mengurangkan sampah sendiri saja. Baik. Ini 3 pilar lah. Satu usaha yang cukup baik. Ini yang saya pegang ni bukan kasut bandel ya. Tapi kasut yang kita semula. Mungkin Puan Idayu boleh kongsikan berkaitan penghasilan produk dan juga barang-barang kita semula ini. So sebenarnya produk-produk ni pun tujuan kita pada asalnya kita nak tangani bersama-sama dengan komuniti lah berkenaan dengan masalah tapak pusat sampah lah. Sebab sebelum ni barang-barang bahan buangan semua kita memang terus buang kepada tong sampah dan kita tak sedar setiap barang tu ada nilai tersendiri. Okey, jadi apa yang kita galakkan kat sini, kita ada platform lah, satu inisiatif daripada iCycle sendiri. Kita ada beberapa produk yang dihasilkan menggunakan barang kita semula. So macam contoh yang kasut yang kita bawa hari ni sebenarnya hasil daripada penggunaan botol plastik sendiri. Botol plastik saja dapat menghasilkan sebegini cantik. Selalunya botol plastik kita guna sekali dah kita buang dalam tong sampah kan. Tapi tak sangka kita boleh hasilkan kasut macam sehebat ni lah. Yang ini memang terdapat dari kita punya online marketplace. So boleh pergi pada kita punya website lah untuk tengok lebih lanjut berkenaan dengan produk ni lah. Itulah saya tak boleh bayangkan lagi daripada botol plastik menjadi kasut. Ya betul. Kita tak sedar itu ada nilai dia tersendiri. Setiap barang yang kita buang tu ada nilai dia tersendiri. Sebenarnya kan tanpa kita sedari. Bolehlah saya buat kasut di. Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai selepas ni. Selain itu yang di tengah-tengah ni? Ya, okey. Yang ini pula sebenarnya terhasil daripada
kotak minuman yang kita minum. Selalu kita minum kotak susu kan, kita buang macam tu saja. Ini terhasil daripada kotak susu lah, yang mana kita bergabung dengan salah satu syarikat lagi lah, Tetra Pak Malaysia, yang mana kotak susu dia ambil dan kemudian dia compactkan menjadi satu bot. So bot ini kita jadikan dia sebagai salah satu tong kita semula. Ini bagi tujuan demo sajalah sedikit ni, tapi kita ada juga di luar, lebih besar lah, boleh digunakan untuk semua komuniti. Okey, baik. Hangat diperkatakan di media sosial tentang isu straw plastik. Ya, betul. Di wilayah Persekutuan. Ada contoh sampel straw yang telah pun dikitas semula, reusable straw. Jadi ini sebenarnya antara contoh straw yang mungkin kita boleh guna pakai ataupun boleh kita beli untuk dibawa ke kedai. Apa yang dihasilkan, bahan-bahan yang dihasilkan daripada reusable straw ni? Okey, so sebenarnya reusable straw ni, kalau kita tengok secara purata lah, kan, dalam masa tempoh setahun, kalau kita gunakan satu metal straw ni sebenarnya, kita boleh kurangkan penggunaan sebanyak 500 penggunaan plastik straw. Ya, so itu sangat bermakna secara puratanya. Sebab selalu kalau plastik straw ni kan, kita tengok virus sekarang dekat video-video media sosial kan, semuanya terkena dekat dalam laut. So terkena hidupan laut lah. So makan, tercucuk dengan mata dan sebagainya. So daripada situ seiring juga dengan pelaksanaan larangan penggunaan plastik lah. Jadi kita nak galakkan komuniti untuk gunakan straw sebeginilah secara konsisten. Doktor, sebenarnya apa sebenarnya secara keseluruhan kepentingan untuk kita membuat penggunaan barang kita semula ini hingga dia dibawa ke dalam platform marketplace? Yes, memang kita nak memupuk satu ekosistem. Ekosistem ini memang nak menggalakkan penggunaan sisa-sisa pekerja balik menjadi produk yang baru. Dengan sistem ekosistem ini, kalau boleh, kita boleh meningkatkan nilai sisa-sisa pekerja sampai setekak macam puan dalam rumah tak buang barang-barang lagi. Zero waste. Kenapa? Kerana memang sisa-sisa pekerja ada nilai, ya. Kan? Buat masalah kita sekarang ni ialah kebanyakan orang cakap, oh ini polystyrene kita boleh kita semula, glass bottle tak boleh kita semua. Memang actually barang-barang ini dia boleh kita semua, cuma harga dia tak berbaloi. So dengan konsep marketplace macam ni, kita memupukkan macam penggunaan barang ini, dengan memupukkan, menggalakkan pengguna beli barang ini. Memang barang ini ada harga dalam pasaran. So kalau ada harga dalam pasaran, then sisa-sisa pekerja tu pun ada harga. Lepas tu sebagai pengguna dalam rumah, you boleh kutip lah. Macam hari ini, puan pun boleh setakat ini untuk kutip dalam rumah kan. So masa you kutip, you masuk dalam tong iCycle. You dapat mata ganjaran. So dengan mata ganjaran ini, you boleh beri barang, you boleh beri, kasut kami juga. Ya, betul. Dengan mata ganjaran saja. Hot selling ni. Yes, betul. Apa antara produk akhir ataupun produk-produk kita semula yang mendapat perhatian masyarakat untuk digunakan? Okey, so sepanjang kita macam berkempen berkenaan kita semula, program-program yang kita bagi, semua sangat tertarik dengan penggunaan straw. Ya, pastinya penggunaan straw. So semua akan datang akan cari mana metal straw tu boleh saya beli tak. So itu sebenarnya trend dulu dan sekarang saya nampak ada trend dia lah. Kalau dulu orang tak berminat dengan barang-barang green, tak ambil kisah berkenaan ni. Tapi sekarang orang dah mula sedar kepentingan untuk jaga alam sekitar tu sendiri. Jadi mereka ni berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan produk-produk yang kita boleh gunakan lagi, yang boleh menjaga alam sekitar kita lah. Mungkin doktor di jaga masa akan datang bagaimana melihat perkembangan penggunaan produk-produk kita semula ini? I haraplah secara kita nak plan untuk masalah ini ialah kalau boleh mungkin setiap hari setiap orang kalau boleh you pakai satu atau dua produk kita semula. Dengan memupuk pasaran macam ni, kita memupuk kenaikan nilai sisa-sisa pekerja. Ini tujuan dia kami. Kalau nilai dalam pasaran untuk sisa-sisa pekerja meningkat, memang semua orang nak kutip. Kalau semua orang kutip, memang tak ada sampah kan. Kalau tidak ada sampah, kita selesaikanlah masalah sampah. Ini itu plan kita lah. Kalau boleh kita nak memupukkan penggunaan barang-barang kita semula macam produk macam kasut ke, straw ke, itu kotak ke, secara keseluruhan. So inilah tujuan kami. Dalam penghasilan produk kita semula ini, adakah kosnya itu tinggi dan hasilnya nanti harganya akan melambung tinggi?
Tidak semestinya sebab macam di iCycle sendiri kita yang menyediakan platform untuk kutipan barang-barang kita semula. Jadi sebenarnya kita guna balik barang-barang kita semula tu untuk jadikan kita punya produk. So sebagai contohlah macam polystyrene, polyfoam kita memang dah tak gunakan. Yang itu kita di marketplace iCycle kita gunakan sebagai packaging. Jadi bila community ada niat nak beli barang kita, jadi kita gunakan itu sebagai packaging. Kita guna semula barang-barang itulah. Jadi kosnya tak berapa tinggi sebenarnya. Asalkan kita guna semula barang-barang tu. Barang-barang tu ada nilai dia itu sendirilah. Okey, Zera, kita bawa straw banyak-banyak lah. Boleh? Tapi takut tertinggal je. Itu memang masalah. Nak bawa tu macam malas sikit lah. Ya, betul. So, ini memang tabiat hidup lah. Sekarang kita nak memupuk tabiat yang baru. Tabiat ini memang secara mampang kan. Cuma kita macam mana kita nak start beransur-ansur kita tukar tabiat harian kebudayaan kita. So ini tujuan kami. Ya, mungkin susah, tapi kita nak cuba. Cubalah kan. Cuba. Kalau tak cuba tak tahu. Betul. Siapa sangka kan, aku tak tahu. Tak sangka yang barang plastik kita dibuang-buang boleh menghasilkan kasut sebegini. Sama juga tarafnya dengan kasut yang jenama yang sedia ada kan. Berminat ke? Berminat boleh. Yang perempuan punya tak ada? Boleh pakai? Boleh pakai, tak ada masalah. Kesemuanya daripada bahan kita semula. Betul. Even macam kalau kita tengok tali kasut tu sendiri daripada penutup botol mineral. Ya, siapa sangka kan? Okey. Daripada celah mana? Penutup botol mineral tu daripada celah mana tu? Ya, betul. Okey. So daripada botol mineral saja kebanyakannya ini adalah 95% peratusnya daripada barang-barang kita semula lah. Menarik. Kita hasilkan. Saya ingatkan di kita semula daripada pengikat tali kasut yang lama. Ya. Daripada botol. Dari botol. Ya, botol mineral plastik. Botol plastik ini dia antara produk-produk dan juga bahan-bahan yang dihasilkan. InsyaAllah kita boleh menjaga alam sekitar dan juga ke arah sifar karbon. Dan juga untuk memastikan agar pembebasan ataupun kesan terhadap rumah hijau dapat kita kurangkan, insyaAllah. Itu antara objektif alam sekitar lah ya. Baik. Okey, terima kasih Doktor dan juga Cik Noidayu berkongsi cerita berkenaan dengan reuse to marketplace guna barang kita semula. Okey. Lepas ni Zera pakai kasut ni. Okey, boleh. Kita berlari.